Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Al-Fadhilatu Imam Suruh Hitam Kuasa Masjid, para hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah, dan juga kita dapat berada di fasa yang kedua. Kita masuk fasa yang kedua Ramadan. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita berada di bukannya bulan Ramadan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita, yang kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ballighna Ramadan, ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan kami ke Ramadan. Alhamdulillah. Maknanya Allah Taala kabul doa kita. Allah Taala kabul doa kita, Allah Taala terima doa kita, Allah Taala dia terima permintaan kita. Sebelum Ramadan kita pakat berdoa, imam berdoa, kita semua amin. Maknanya amin kita itu Allah Ta'ala kabul, Allah Ta'ala terima. Istajibillahumma du'a'ana, ya Allah terimalah permintaan kami. Apa yang kita minta? Kita minta Allah Ta'ala sampaikan kita ni ke Ramadan. Alhamdulillah. Apabila kita dah berada di bulan Ramadan, kita berdoa lagi, wa barik lana fi Ramadan, ya Allah berkatilah kami ini di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi keberkatan. Allah Ta'ala bagi keberkatan. Maknanya dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berada di bulan Ramadan, dan kita nak ambil peluang yang ada di bulan Ramadan. Sebab itulah keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kita ambil sebagai contoh lah, nak bagi kita mudah fikir peluang Ramadan. Contohnya Ustaz Syahmi, imam, dia buat pengumuman. Dia buat pengumuman, dia kata pada setiap hari Jumaat saya akan bawa mai satu kontena barang-barang berharga nak bagi kepada anak Korea. Jadi kita bila kita dengar pengumuman tu, tak sabar nak tunggu setiap hari Jumaat tu. Kita tak sabar nak tunggu setiap hari Jumaat. Sebab apa? Nak apa yang imam umum tadi ni. Jadi macam itulah kita nak berdah, kita fikir keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan yang tak ada pada bulan yang lain. Itu. Dan juga kita sembahyang sunat di bulan Ramadan ni, balasan, ganjaran, pahala dia tak sama dengan kita sembahyang sunat pada bulan yang lain. Sembahyang sunat tu juga 2 rakaat, tapi 2 rakaat pada bulan yang lain selain Ramadan, pahala dia banyak ni. Tapi kita sembahyang sunat tu juga di bulan Ramadan, pahala dia lain. Itu maknanya Allah Ta'ala dia bagi sungguh. Dia bagi sungguh kelebihan ganjaran kepada kita ni. Cuma kita lah mau tak mau. Jadi tengok malam ni alhamdulillah ramai. Alhamdulillah. Maknanya penuh masjid sampai keluar. Sampai keluar melimpah masjid. Maknanya kita nak keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan. Tambahlah ni kita masuk fasa kedua. Fasa kedua yang mana kita masuk dah malam pertama untuk 10 yang kedua. Malam 11. Malam 11 sehingga malam 20. Jadi kita berada di fasa yang kedua ni. Maknanya peluang yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala nak bagi kat kita ni. Itu yang kita nak. Sebab kita ni banyak kesalahan dosa kita, banyak kesalahan dosa kita.
Sebab itu dalam doa tadi imam baca, imam doa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang sempurna iman. Imam doa, kita makmum ramai-ramai kita amin. Jadi amin kita tu bukan syok-syok, bukan sonok-sonok, bukan saja-saja amin. Tapi amin kita tu makna serius sungguh, kita nak sungguh. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang sempurna iman. Tu. Sebab apa? Sebab bila sempurna iman, dengan iman itulah kita berada pada bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita berpuasa Ramadan dengan iman. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Man shoma ramadana, siapa-siapa yang berpuasa Ramadan imanan. Nampak? Nabi sebut iman. Imanan. Puasa tadi mana imanan, dengan penuh keimanan. Wahtisaban. Wahtisaban ni maknanya kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita nak kira rakaat sembahyang tak. Mungkin ada di kalangan kita yang dia duk kira rakaat sembahyang. 2 dah, tinggal lagi. Kalau buat 8 lah, kalau buat 8, 2 dah, 2 rakaat dah, tinggal 6 lagi. Lagi 2, 4 dah, tinggal 4 lagi. Nak habis dah. Bukan lagu tu. Makna ihtisaban bukan lagu tu, bukan kita kira lagu tu, tapi kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak baca dah rakaat-rakaat tu. Habis. Dah imam kata okey, malam ni kita sembahyang 8, sudah, selesai. Selesai. Kita pun tak baca 2 ke 4 ke tak. Selesai. Sebab apa? Ihtisaban. Kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa Ramadan kita ni, kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah. Kita tengok sejarah puasa no. Difardukan puasa tahun berapa? Tahun kedua Hijrah. Ustaz no? Ustaz ni? Tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah difardukan puasa. Maknanya Nabi SAW bila difardukan puasa, maka Nabi baca ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Difardukan puasa. Kutiba alaikumus shiyam. Difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Mungkin ada di kalangan kita ada kata, mungkin dia terfikir. Dia terfikir, dia kata, pasal apa kita umat Nabi Muhammad yang kena puasa? Tak, bukan kita umat Nabi Muhammad saja yang kena puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan puasa itu bukan ke atas kamu saja, tapi difardukan puasa itu ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Maknanya umat-umat Nabi dulu pun dah kena puasa dah. Bukan kita saja, bukan kita umat Nabi Muhammad saja yang kena puasa, yang wajib puasa dah. Umat yang terdahulu pun dah diwajibkan puasa. Itu. Bukan kita saja. Bukan kita saja diwajibkan puasa, tapi difardukan puasa ni umat terdahulu pun puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan puasa itu seperti mana difardukan ke atas umat yang terdahulu. Nabi puasa. Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat, wajib kena puasa. Baik puasa. Dalam berapa tahun kemudian Nabi wafat. Dalam berapa tahun Nabi dapat berpuasa, kemudian Nabi wafat. Kemudian ibadah puasa itu wajib sampailah kita hari ini. Bukan setakat kita hari ini, selagi mana tak kiamat lagi, selagi itu ada difardukan puasa, wajib puasa. Kita baca zaman kita hari ini. Kita baca zaman kita hari ini, kita wajib puasa, maka kita berpuasa. Jadi kita berpuasa, kita nak ambil apa? Tak mana kita nak fikir? Kita nak fikir kita ni boleh puasa. Sampai zaman kita hari ni, kita hidup ni, kita boleh puasa. Jadi macam mana boleh mai sampai kita boleh puasa? Tu. Macam mana boleh mai ni sampai kita boleh puasa? Tu. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni sempurna iman. Kita boleh berpuasa. Kemudian kita berpuasa itu, kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada mana hukum kita puasa? Nabi SAW dia bawa ibadah puasa ni sampai kepada kita, kita boleh puasa. Hasil daripada Nabi SAW dan para sahabat
mereka melaksanakan ibadah puasa, sehinggalah kita hari ini hasil perjuangan daripada Nabi SAW dan para sahabat, sehinggalah pada kita hari ini kita dapat berpuasa. Kita dapat tahu puasa itu apa dia. Kita dapat rasa puasa itu apa dia. Itu dia. Kita dapat rasa puasa itu apa dia. Sebab itulah Nabi kata, kalau seseorang tu bila mai puasa kat dia biar itu ya, rugi sangat besar. Dan kalau seseorang tu dia tahu kelebihan apa yang ada pada puasa pada Ramadan itu, dan dia nak setiap bulan itu ialah Ramadan. Sampai tu. Setiap bulan itu ialah Ramadan dengan kelebihan-kelebihan yang ada tu. Kita tak nampak. Kita tak nampak dengan mata kasar, kita tak nampak. Tapi dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jadikan kita ini orang yang sempurna iman, itulah kita nampak balasan yang Allah Ta'ala sediakan. Balasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita untuk Ramadan. Kita nampak dengan keimanan. Kemudian imam berdoa lagi, wali zakati fa'ilin wali ma'indaka talibin wali afwika rajin. Kita minta sungguh-sungguh ke Allah Ta'ala ni. Kita minta, harapnya kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita harap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak laksanakan fardu sembahyang, apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Kita nak dapat tunaikan sembahyang. Kita dapat melaksanakan ibadah. Kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehinggalah satu tempat imam berdoa. Tadi kita pakai iman, pakai amin. Pakai amin. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Ya Allah, ya Tuhan kami minta kepadamu ya Allah, kami nak berjalan di belakang Nabi SAW. Nabi bawa panji Islam, kami nak ikut Nabi dengan panji Islam, dengan bendera Islam ni. Ni kita nak berjalan dengan Nabi. Di akhirat nanti kita bersama Nabi SAW. Nabi bawa bendera Islam, kita berjalan belakang Nabi bersama dengan bendera Islam. Kita di dunia ni pegang tak bendera Islam? Ada tak bendera Islam di rumah kita? Kita bersama bendera Islam tak? Bendera yang nak pada Islam tak? Pasal kita berdoa dah. Pasal kita dah berdoa. Pasal kita dah amin dah. Imam berdoa. Berdoa tu dengan serius, bukan main-main tak. Bukan kebiasaan, bukan adat. Habis lepas rakaat berdoa tak, tapi seriusnya kita nak sungguh-sungguh. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang berjalan di bawah panji Islam, di bawah bendera Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kita nak. Memang keadaan kita di akhirat kita nak macam tu. Kita nak berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila disebut Nabi SAW, kita semua berselawat. Tanda kita ikut Rasulullah SAW. Ibadah yang kita buat hari ni, kita ikut Nabi SAW. Ini. Jadi hasil daripada perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, kita boleh puasa hari ni. Itu kena ingat tuan-tuan. Kena ingat tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang cari lain daripada Islam masa dia hidup di dunia, dia cari lain daripada Islam, maka tidak diterima. Itu di dunia. Wa huwa fil akhirati, dia di akhirat pula minal khasirin, termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Di dunia Allah Ta'ala tak terima apa yang dia buat, di akhirat dia rugi. Habis. Mendapat azab siksa, wal ayazubillah. Ni kita nak ambil pelajaran yang ada di Ramadan ini. Allah Ta'ala bagi kepada kita 12 bulan. 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan-bulan, bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Itu dia.
12 bulan diisi Allah SWT. Dalam 12 bulan itu, sebulan Ramadan Allah Ta'ala bagi pada kita. Ni kita duduk di bulan Ramadan. Sebab itulah kita kena rebut sungguh-sungguh. Rebut sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Tengok pada jamaah masjid Sayyidina Umar Ibn Khattab hebat. Hebat. Sehebat mana Sayyidina Umar Ibn Khattab bawa Islam. Sehebat mana Sayyidina Umar Ibn Khattab bawa Islam. Sehebat itulah anak Qaryah yang berada di masjid Sayyidina Umar Ibn Khattab ni. Bukan sekabuh nama masjid Sayyidina Umar bin Khattab, tapi nak ikut Sayyidina Umar tu. Nak ikut Sayyidina Umar, tuan-tuan. Macam mana kehebatan Sayyidina Umar? Bawa perjuangan Islam. Ni dia. Bawa perjuangan Islam. Sehingga kan di satu masa Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata pada ketika itu semua dah masuk syurga kecuali seorang. Kecuali seorang, yang seorang tu aku bimbang. Kalau aku yang seorang tu, ni dia kebimbangan Sayyidina Umar bin Khattab. Semua masuk syurga. Semua masuk syurga kecuali ada seorang tak boleh masuk lagi. Sayyidina Umar kata aku bimbang, hak seorang tu aku. Tu dia sampai tu kebimbangan dia. Sedangkan Sayyidina Umar ni dah dijamin. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Khulafair Rasyidin, dijamin masuk syurga. Tu pun kebimbangan dia masih ada. Dia kata semua orang masuk syurga, ada seorang tak boleh masuk lagi. Aku bimbang hak seorang tu aku. Kita macam mana, tuan-tuan? Kita macam mana? Ini dia. Sebab tu kita nak ambil sungguh peluang ada Ramadan ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala campak dalam jiwa kita. Bila Allah Ta'ala campak dalam jiwa kita, kena jaga sungguh. Kena jaga sungguh. Jangan cari selain daripada Islam. Jangan cari selain daripada Islam. Kena dengan Islam. Apa cerita pun kita dengan Islam. Tak kira lah dari segi apa pun, semua kena dengan cara Islam. Itu. Sebab Allah Ta'ala dah bagi dah ayat. Terang dah. Kita baca tadi jelas dah. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Siapa-siapa yang cari selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, dia cari lain daripada Islam, lan yuqbala, tidak diterima. Tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat pula di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi di akhirat. Sebab itu kita jangan jadi orang yang buta. Kita jangan jadi orang yang buta. Buta apa? Maksud buta tu dia tak terima ayat Allah. Dia tak terima Al-Quran. Dia tak terima Al-Quran, dia tak terima ayat Allah. Apabila dia berada di akhirat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Bila dia buta di akhirat, dia merungut depan Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, pasal apa engkau jadikan aku buta, sedangkan di dunia dulu aku celak? Allah Ta'ala kata, pasal di akhir, di dunia dulu hang tak mau tengok ayat-ayat Allah. Tak mau tengok ayat-ayat Allah. Apabila dia bacakan ayat Allah, tak mau. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa-siapa yang lari daripada ayat Allah masa hidup di dunia, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Di dunia kehidupan yang sempit, di akhirat jadi buta. Di akhirat jadi buta. Bila buta di akhirat, dia mengadu depan Allah Ta'ala, ya Allah, pasal apa engkau jadikan aku buta, sedangkan di dunia aku celak? Allah Ta'ala kata, masa kamu duduk di dunia, tak mau. Kazalika atas ayatuna fanasitaha. Mu lupa ayat Allah, mu tak mau pada Al-Quran, tak mau pada ajaran Islam. Jadi di akhirat kami lupa mu. Allah Ta'ala lupa orang tu. Jadi buta. Buta di akhirat. Tak ada siapa nak mai selamatkan dia. Kita kalau buta di dunia ni, ada juga orang kesian kat kita, mai pegang tangan kita, pimpin kita. Tapi di akhirat tak ada siapa nak pi. Tak ada siapa nak pi. Tu kena ingat, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW bersama para sahabat memperjuangkan Islam. Sanggup korbankan apa saja. Sehinggalah kita hari ini boleh rasa macam mana puasa. Macam mana puasa. Sebab itu dalam peperangan Badar,
dalam peperangan Badar itu, kedua-dua pihak mengadu depan Allah Ta'ala. Pihak musuh pun mengadu juga, pihak tentera Islam pun mengadu juga. Tapi pihak musuh dia mengadu macam lain. Pihak tentera Islam dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Pihak musuh dia berdoa juga, mengadu ke Allah Ta'ala. Dia kata, wahai Tuhan, kalau kata kami ini salah, hujanilah kami dengan batu. Tu dia. Tu pimpinan musyrikin Mekah doa juga ke Allah Ta'ala. Tu dia. Lah minit berdoa juga, tapi berdoa cara depa, doa cara musyrikin. Kalau kami ini salah, hujanilah kami dengan batu. Tentera Islam berdoa ke Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan kami, kalau pasukan kami ini kalah masa dalam peperangan ini, maka tidak ada lagi manusia nak sembahmu ya Allah. Tu dia. Allah Ta'ala kurniakan kemenangan pada Nabi Muhammad SAW dan tentera Islam. Bila Allah Ta'ala kurniakan kemenangan kepada tentera Islam, Allah Ta'ala kurniakan kemenangan kepada Nabi SAW bersama dengan tentera Islam. Itulah Nabi SAW dan tentera Islam bawa perjuangan Islam, bawa sampailah kita hari ini. Kita boleh rasa puasa, kita boleh rasa nikmat puasa, kita boleh tahu macam mana puasa. Kena ingat perjuangan yang Nabi bawa. Jadi kita nak bagi anak cucu kita, generasi selepas kita boleh tahu macam mana. Ni zaman kita ni. Ni kita ni yang ada zaman ni macam mana. Sebab itulah kita kena jadi mata rantai kesinambungan, menyambung perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan duk jadi syak, ragu-ragu dan sebagainya. Duk dalam perjuangan Islam, elak-elak lari. Duk dalam perjuangan Islam, elak-elak dah, pergi lari, tak mau pada perjuangan Islam. Lepas tu jadi pengkhianat pula, jadi pengkhianat pada Islam. Duduk dalam perjuangan Islam, lari, patah balik, khianat pada Islam. Ni manusia hari ni. Lepas tu macam mana generasi kita lepas ni nak rasa perjuangan Islam macam mana? Di kalangan kita duduk elak-elak dalam perjuangan Islam, pergi lari daripada perjuangan Islam, ambil pula perjuangan kebatilan, kepalsuan. Kena ingat. Ni sempena Ramadan ni kita kena fikir sungguh. Bukan kita baca, bukan kita baca satu sudut saja. Bukan kita baca satu sudut saja. Ramadan ni kita baca banyak sudut. Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab tu kita kena ambil kira sejarah fardunya puasa. Sejarah macam mana Rasulullah SAW berpuasa. Dan banyak lagi kalau kita nak sentuh, kita nak cerita, tapi tak cukup masa. Banyak kita nak fikir, bukan satu sudut saja. Sebab itu Allah Ta'ala kurniakan akal fikiran kepada kita ni. Kita kena fikir cara yang luas, fikir banyak cabang. Kita fikir puasa itu bukan semata-mata kita fikir tarawih. Kita fikir puasa bukan semata-mata nak makan sedap. Ada setengah di kalangan kita ni, kita tengok malam lah bulan Syaban, kita tengok macam mana keadaan suasana masyarakat kita. Lah bulan Syaban, kita tengok macam mana malam lah bulan Syaban. Kita tengok kedai-kedai makan penuh orang berhimpun kedai makan. Bila kita sembang pasal apa, dia kata ni makan esok dah tak boleh dah. Malam ni kita makan sungguh-sungguh, kita makan lah ni makan, esok tak boleh dah. Dia fikir lagu tu. Sebab tu kita tengok lah bulan Syaban, kedai-kedai makan memang penuh orang, ramai orang. Saya kebetulan malam tu, bukan malam tarawih, malam sebelum tu kebetulan berada di Kuala Kedah. Tengok satu restoran tu. Restoran tu memang ramai sungguh orang. Parking tak ada. Tengok memang makan sungguh. Dia fikir makan. Pasal apa? Dia fikir satu sudut untuk makan. Dia kata lah, esok tak boleh makan dah. Tu dia. Tu dia fikir makan. Ada di kalangan kita yang fikir Ramadan mari dia sonok. Sonok pasal apa? Sonok pasal
Ada makanan-makanan yang tak dijual pada bulan selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan dia jual. Dia fikir lagu tu. Dia fikir di bazar. Fikir di bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan beli macam-macam. Beli macam-macam. Balik bukan buka puasa, buka selera. Makan sungguh. Sudah makan jadi macam ular sawah kenyang. Duduk situ. Apa pun tak jadi. Semayang pun tak. Puasa tapi semayang pun tak sampai tu. Kita bukan nak fikir satu sudut tau. Kita nak fikir banyak sudut Ramadan ni. Kita ambil daripada sejarah macam mana difardukan puasa, kemudian kita fikir dengan keadaan kita pada hari ini, dan kita fikir generasi selepas kita macam mana dengan Ramadan ini. Tu dia. Jadi alhamdulillah, tengok ahli qaryah Masjid Sayyidina Umar bin Khattab di sini, alhamdulillah tengok. Dia beritahu awal-awal kepada masyarakat dia, anak qaryah dia dengan Ramadan. Setengah tempat itu masjid luas, tapi orang tak ada. Semayang tarawih, semayang tarawih ikut berasa nak semayang. Kita jangan lupa tu lah. Bak 8.20 kita tak tekan lah tu. Tak tekan lah. Tak payah duk balah, tak payah tekan lah tu. Buatlah 8 ke 20 buat. Jangan tak buat. 8 pun kena, 20 pun kena. Hak tak kena, hak tak buat aku tak kena. Hak tak buat tak kena. Kita buat sebab kita nak ambil peluang. Sebab setengah tempat 100 rakaat apa dah. Tu dia. Macam di Yaman ada tempat 100 rakaat sembahyang tarawih. Tu. Buat. Pasal apa? Pasal nak ambil ni peluang Ramadan ni. Kita nak ambil. Kita nak ambil. Sebab tu kita tengok suasana Ramadan, kalau orang yang faham betul-betul, dia ambil manfaat Ramadan tu, memang dia rebut sungguh. Dia ambil peluang sungguh. Jadi kita fikir macam mana Nabi SAW bersama para sahabat sehingga akan berlaku peperangan di bulan Ramadan. Maknanya kalau cara kita fikirlah, logik akal kita, macam mana nak perang ni dengan tak larat apa semua. Tak. Sebenarnya orang bukan Islam ni, dia tengok kita orang Islam puasa, dia heran. Dia heran macam mana orang Islam ni puasa, lepas tu buat kerja semacamnya. Tu, mana ada kelebihan. Ada kelebihan. Duk tang mana kelebihan tu? Yang pertama tang niat. Sebab tu salah satu syarat untuk sah puasa kena niat. Kita kena niat. Rukun apa tu? Kena niat. Bukan setakat puasa, apa-apa kita nak buat kebaikan ada niat. Termasuk puasa. Jadi puasa niat. Niat tu yang beza tu. Tu niat. Niat tu yang membezakan. Kalau kita tak niat, jangan tahan lapar. Tapi bila kita niat, kita tengok ada perbezaan walaupun kita puasa. Sebab kebanyakan orang fikir puasa ni tak makan tak minum dia tak larat. Tak. Bila niat walaupun tak makan tak minum tapi boleh buat kerja. Boleh teruskan ibadah. Tu hebatnya Allah Taala bagi pada kita. Allah Taala bagi pada kita. Maknanya Allah Taala bagi ruang tu pasal apa? Pasal kita berdoa kepada Allah Taala, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Tu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah Tuhan kami, jadikan kami ini orang yang sempurna iman. Itu yang penting tu. Dan kita berdoa yang ni, selalunya kita berdoa yang ni tarawih. Habis tarawih ni dia doa dia, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Pada bulan yang lain sebab tak ada tarawih, maka kita tak dengar dah doa ni. Jadi inilah kesempatan kita nak berdoa. Berdoa lepas tarawih. Tarawih hanya bulan Ramadan saja. Allah Ta'ala bagi kepada kita ruang kat kita. Bulan yang lain tak ada. Itu kita ambil. Kita ambil. Jadi bila kita minta ke Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan kami, jadikan kami ini orang yang sempurna iman, maka Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala kabul. Allah Ta'ala terima permintaan kita. Dia jadi kita ni orang yang sempurna iman. Maka kita pun dapat melaksanakan tanggungjawab kita berdasarkan keimanan. Sebab apa? Sebab kita bukan nampak balasan-balasan Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah di bulan Ramadan ramai yang berlumba-lumba untuk bersedekah dan sebagainya. Dia tak nampak pun, tak nampak balasan apa. Tapi dengan keimanan itulah, dengan keimanan. Dengan keimanan itulah dia berebut berlumba-lumba untuk bersedekah. Jamu orang puasa. Masjid buat pengumuman. Siapa nak tajak iftar hari ni? Siapa nak tajak iftar hari ni? Tu dia pakat berebut. Sebab apa? Nak ambil kelebihan.
Pasal apa dia rasa lagu tu dah? Sebab Allah Ta'ala jadikan sempurna iman tadi. Hak berdoa. Kita ada berdoa kepada Allah Ta'ala. Tu maknanya bukan saja berdoa, bukan saja amin, bukan sonok-sonok amin tak, tapi ada makna di sebalik itu. Ada makna di sebalik amin tadi ni, singkatan daripada istajibillahumma du'aana. Istajibillahumma du'aana, ya Allah Tuhan kami, terimalah permintaan kami. Tu. Jadi kita pun amin. Amin, kita nak minta Allah Ta'ala terima sungguh apa yang kita minta pada Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala terima ni. Kita tak sangka Allah Ta'ala terima ni. Kita sebelum ni, kita duduk bulan Syaban. Masa bulan Rajab, sebelum Rajab lagi. Sebelum Rajab lagi kita berdoa dah. Kemudian masuk bulan Rajab kita berdoa lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampailah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala terima. Ni kita boleh sampai Ramadan. Bila sampai Ramadan, kita minta Allah Ta'ala terima lagi permintaan kita. Kita berdoa, minta Allah Ta'ala berkati kita di bulan Ramadan ini. Bila Allah Ta'ala bagi keberkatan di bulan Ramadan, dan kita nak bertemu lagi Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan ini sampai Ramadan ke depan, itu peluang, ruang Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebab kita bukan sangka, kita tak tahu kematian kita. Kita pun boleh tengok kawan sebelah. Mungkin Ramadan tahun lepas, kita tengok kawan kita ada. Ramadan pada tahun ini, dia tak ada. Sebab apa? Dia mati dah. Kita boleh ada lagi di bulan Ramadan. Kenapa ada? Sebab kita tak tahu. Ramadan nak ke depan, kita nak boleh bertemu, nak boleh berjumpa, kita tak tahu lagi. Bila tak boleh, kita tak tahu, itulah kita berdoa ke Allah Ta'ala. Berdoa ke Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala pertemukan kita lagi Ramadan akan datang. Ramadan akan datang. Ramadan akan datang. Kita boleh bertemu Ramadan akan datang tu. Sebab apa? Sebab nak ambil sungguh kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Jadi ni kita nampak tanda Allah Ta'ala terima permintaan kita. Sebab bulan Sya'ban baru ni kita berdoa, ni Allah Ta'ala terima. Tu hebat. Kadang-kadang kita tak terfikir, rupanya Allah Ta'ala terima dah permintaan kita. Dia sebenarnya perkenannya doa tu, Allah Ta'ala terima doa tu, ada yang cepat, ada yang lambat. Kita ambil cerita Nabi Yusuf AS. Allah Ta'ala terima permintaan dia. Allah Ta'ala realkan mimpi Nabi Yusuf AS tu lama mana? Lama. Daripada dia anak-anak lagi, daripada dia budak-budak lagi. Sudah panjang cerita no? Panjang cerita. Kita cerita sikit sudah. Nabi Yusuf ni dia mimpi tengok bulan, matahari, bintang sujud kat dia. Tu dia. Dia budak-budak lagi dia mimpi tu. Dia habaq kat ayah dia. Siapa? Nabi Yaqub AS. Dia habaq kat Nabi Yaqub. Kemudian apa yang dia mimpi tu? Masa dia jadi raja, masa dia jadi menteri. Tu dia. Masa dia jadi menteri, masa dia jadi raja tu berapa puluh tahun. Baru jadi realnya mimpi dia tu. Berapa puluh tahun. Tu kata doa ni Allah Ta'ala terima cepat dan juga lambat. Tapi Allah Ta'ala terima. Sebab apa? Sebab jaminan daripada Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Wahai hamba aku, berdoalah kepada aku, astajib lakum, aku terima. Tu jaminan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita ni istiqamah dalam perjuangan Islam. Allah Ta'ala istiqamahkan kita ni dengan masjid, sembahyang jemaah, dan kita dapat melaksanakan ibadah kita, dan kita dapat peluang Ramadan ini, kita dapat manfaat Ramadan, kita dapat kelebihan kemuliaan Ramadan ini, sehinggalah kita dapat bertemu dengan Ramadan seterusnya, dan mana kita mendapat kejayaan dunia dan juga di akhirat. Jadi sekadar itulah yang dapat disampaikan untuk etapan kita bersama pada malam ini. Sebelum itu saya minta maaf lah sebab main lewat sikit. Lewat pun dan sembahyang isyak sini cuma di belakang sana lah, sebab program dengan MB tadi kalut sikit. Lepas tu buka puasa dengan pelajar tahfiz pula, 2 program terus main sini. Hujan lebat, nak buat kereta laju tak boleh. Jadi alhamdulillah boleh sampai juga. Nampak tak? Kerja Allah Ta'ala kita bukan tahu kan. Kita
Cara kita fikir susahlah, tapi kerja Allah Taala. Dia boleh pertemukan kita walaupun dalam keadaan macam mana pun kita dapat bertemu di bulan Ramadan, kita dapat bertemu di rumah Allah, kita dapat bertemu malam Jumaat betul. Malam kelebihan juga banyak. Jadi kita duduk malam Jumaat ni Ramadan pula tu. Tu nak ambil semua kelebihan-kelebihan yang ada. Jadi sekadar itulah, wallahu subhanahu wa taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.